adalah satu keunikan. Kalau kita berada di Malaysia ini, kita dapat menguasai bahasa yang pelbagai. Ramai sebenarnya di Malaysia ini, rakyat Malaysia yang menguasai bahasa pelbagai. Seperti biasanya bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris itu biasa. Sebab apa? Kita orang Melayu, kita orang Malaysia kena pandai bercakap bahasa Malaysia, dan juga biasanya bahasa kedua kita biasanya bahasa Inggeris. Tapi untuk menguasai lebih daripada dua bahasa itu merupakan perkara yang cukup unik. Lagi-lagi kalau seseorang itu berbangsa India tetapi pengajiannya adalah disandarkan kepada linguistik bahasa Melayu, dalam masa yang sama juga pendidikannya juga adalah bersandarkan kepada bahasa Mandarin ataupun bahasa Cina. Jadi ini sebenarnya kepelbagaian kami ingin tunjukkan kepada anda. Saya sangat berbesar hati bersama dengan Pritini Depa Kaliapan, iaitu guru pelbagai bahasa di studio Selamat Pagi Malaysia, untuk kita bercakap mengenai keunikan seorang figura ini, cikgu ini yang boleh mengajar anak muridnya dalam pelbagai bahasa. Mungkin Pritini boleh ceritakan dahulu latar belakang Pritini, bermula daripada mana? Saya difahamkan sekolahnya sekolah Cina daripada sekolah rendah, dan sekarang menyambung pengajian dalam di peringkat Doktor Falsafah dalam bahasa Melayu. Ya, mungkin boleh perincikan lagi latar belakangnya, Pritini. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk menjadi dan dijemput sebagai tetamu jemputan pada hari ini, ya. Okey, soalan yang agak sukar. Saya belajar di tadika berhampiran dengan rumah saya, itu tadika Cina, sejak saya berumur 4 tahun. Ibu bapa saya melihat minat saya untuk belajar bahasa Cina itu. Seterusnya mereka masukkan saya ke sekolah Cina yang berhampiran dengan rumah saya juga di Ipoh. Dan saya teruskan sekolah menengah juga di SMJK di Ipoh. Dan alternatif yang lain, ibu bapa saya menghantar saya ke kelas tambahan selepas sesi persekolahan untuk meningkatkan kemahiran saya dalam bahasa Mandarin. Manakala yang linguistik, seperti yang katakan linguistik BM, tingkatan 6 saya adalah di SMK di Ipoh, dan saya adalah aliran sastra. So saya mengambil subjek bahasa Melayu. Dengan itu pada peringkat U saya ditawarkan kursus linguistik BM di UKM, dan saya teruskan pengajian Melayu di UM untuk masters. Dan kini saya meneruskan pengajian dalam bidang linguistik pada peringkat PhD UKM. Ya, ini Pritini menjadi guru 11 tahun lepas. Ini dah masuk tahun ke-11. Yeah. Ini subjek apa yang diajar? Adakah juga berkaitan dengan linguistik bahasa ataupun apa subjek yang diajar? Okey, selama 10 tahun saya mengajar di SJKC. Dan disebabkan saya ada subjek bahasa Cina sampai SPM, so I've been given the opportunity to teach subjek pendidikan moral dalam bahasa Cina, kajian tempatan, RBT dalam bahasa Cina di SJKC, dan juga bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di SJKC. Dan kini saya mengajar subjek bahasa Inggeris di SK. Jadi bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa Inggeris. Jadi bahasa Cina itu saya difahamkan ada dua pula, Mandarin dan juga Cantonese. Cantonese, kedua-dua. Apa perbezaan? Macam Pritini seorang yang berbangsa India, jadi mempelajari pelbagai jenis bahasa, terutamanya bahasa Cina ini, dari segi kesukarannya, dari segi perbezaannya pula bagaimana? Okey, seperti saya rasa macam masyarakat Melayu juga ada pelbagai dialek kan mengikut negeri. So I'm from Ipoh. So Chinese in Ipoh kebanyakannya mereka bertutur dalam bahasa Cantonese, tuturan seharian. So di sekolah sememangnya saya belajar bahasa Mandarin. Okay, that is a formal language. Tetapi apabila saya bertutur dengan rakan-rakan saya di dalam kelas pada waktu rehat ataupun semasa kita bermain, saya akan bertutur dengan menggunakan dialek Cantonese. Sebenarnya saya perlu berterima kasih kepada rakan-rakan saya yang mengajar saya lah yang dialek Cantonese tu. Mungkin sedikit tips lah daripada anda apabila seseorang itu ingin belajar dan juga menguasai bahasa lain. Mungkin kalau kita nak bentuk seseorang itu, nak melentur seseorang itu daripada muda, mungkin mudah kerana lidahnya masih lembut. Kalau seorang yang setelah pun mencapai umur remaja ataupun dewasa, mungkin sedikit ada kesukaran. Mungkin apa tips daripada anda? I will always say that kalau you rasa you nak sesuatu itu ataupun you ada minat terhadap suatu bahasa, no matter what you do, if you put in your heart, tak susahlah
bagi saya. Okey. Ya. Kalau anda ada apa-apa soalan, ada apa-apa pendapat yang ingin ataupun nak bercakap sendiri dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Pritini Depa Kaliapan, anda boleh hubungi kami di talian 03-2282-9841 ataupun 03-2282-9855. Jadi jom, kami perlukan juga pandangan anda. Kita bercakap-cakap, kita bersembang pada hari ini mengenai kehebatan seseorang untuk menguasai pelbagai jenis bahasa di Malaysia ini terutamanya, dan juga mengajar sekarang di SK. Ya. Sebelum ini di SJK. Jadi kita ada pemanggil, saya kira. Ada pemanggil? Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Encik Ahmad. Saya Encik Ahmad Din Harun daripada Ipoh. Okey. Saya nak menyokong apa yang kata-kata tadi. Rakyat Malaysia hendaklah berfikiran terbuka, hendaklah banyak mengetahui bahasa-bahasa yang ada di dalam Malaysia ini. Dan keluarga saya dan anak-anak saya didik daripada sekolah rendah Cina sampai ke tingkatan 6 sekolah menengah Cina. Manfaat dia adalah sungguh baik dari segi pergaulan masyarakatan, iaitu kita tahu budaya-budaya lain dan budaya-budaya yang ada di dalam Malaysia. Apabila dikatakan Perdana Menteri, rakyat Malaysia, saya rasa hendaklah menguasai tiga bahasa ini, bahasa Malaysia, bahasa India, bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Baru dikatakan kita ini rakyat Malaysia yang berserba boleh. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad. Mungkin boleh kita kaitkan sikitlah dengan apa sekarang kita bawa konsep keluarga Malaysia. Macam ini penting sebenarnya apabila kita memahami bahasa itu, kita secara indirectly, secara tidak langsung kita boleh memahami budaya. Macam di pandangan anda. Ya, saya memang setuju dengan pernyataan ini. Jika kita belajar suatu bahasa yang bukannya bahasa ibunda kita, seperti yang dikatakan tadi, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, secara tidak langsung kita akan mengenali budaya mereka. Contohnya apa yang dapat saya lihat di SJKC maupun di SK. Di SJKC memang ramai budak Melayu, ya. Memang anak murid Melayu memang banyak sudah sekarang yang masuk ke sekolah SJKC. Apa yang dapat saya lihat, anak murid Cina saya sudah mula memahami budaya mereka, contohnya semasa bulan berpuasa. Murid-murid beragama Cina maupun India sudah mula memahami ataupun menghormati budaya masyarakat Melayu yang mereka tidak harus minum ataupun makan di hadapan murid-murid berbangsa Melayu. Manakala murid berbangsa Melayu yang ditempatkan ataupun dihantar ke sekolah SJKC, mereka mula mahir untuk menggunakan bahasa Mandarin dengan masyarakat sekeliling. Contohnya dengan jiran ataupun semasa membeli di kedai-kedai runcit dan berurusan dengan peniaga Cina dengan menggunakan bahasa Mandarin. Itu kepentingan sebenarnya untuk kita memahami budaya orang lain dengan cara kita memahami bahasa. Kalau kita lihat di negara luar, contoh paling dekat adalah negara jiran kita, negara Indonesia, yang mana semua rakyatnya bertutur dalam satu bahasa sahaja. Hatta di China, India ataupun apa saja kaum mesti bahasa Indonesia. Berbeza dengan kita sedikit berbeza. Kita ada banyak bahasa dan bahasa itu dah yang digunakan dalam pertuturan masyarakat di negara kita untuk menunjukkan bahawa itu sebenarnya identiti Malaysia. Bagaimana pandangan anda sendiri? Kepelbagaian bahasa kita sebenarnya menunjukkan identiti negara kita. Okey, bagi saya, jika kita menggunakan jika kita mula menggunakan bahasa, sebab seperti yang dikatakan negara kita negara yang terdia bermasyarakat majmuk. If we get to know everyone's language, saya rasa akan mengeratkan ukhuwah antara masyarakat Malaysia. Okey, saya setuju. Okey, kita ada pemanggil sekarang di talian sekarang. Saya bersama dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sana? Nama saya Abdul Muiz. Okey, Encik Muiz, silakan dengan soalan anda. Puan, saya ada soalan. Seperti Puan kata tadi, untuk mempelajari bahasa baru, first kita kena ada semangat untuk mempelajarinya.
Dan apakah langkah yang seterusnya? Adakah kita kena hafal kosakata ke? Kena hafal susunan ayat ke macam mana tuan? Untuk jadi bahasa yang baru. Sekarang Cik Muiz berminat nak belajar bahasa apa ni? Sekarang berminat nak belajar bahasa apa? Saya berminat dengan bahasa Cina. Bahasa? Mandarin. Oh, Mandarin. Okey, kita boleh dapatkan pandangan daripada pakar. Stepnya macam mana? Kita nak belajar kalau bahasa Inggeris, kalau kita faham tata bahasa ke, kita nak belajar grammar dulu ke, kita nak bercakap bertutur dahulu. Apakah step-stepnya? Okey, pandangan saya, untuk belajar satu bahasa baru itu, bukannya mengikut tata bahasa ke or the sentence structure. Saya rasa kita perlu berani untuk bercakap. And the best way, saya rasa untuk attend classes. Bila kita menghadiri kelas-kelas tambahan ataupun kelas bahasa Mandarin, contohnya, kita akan mula bergaul dengan orang-orang lain di dalam center itu. Bila kita mula untuk berinteraksi, that's how you will start to master the language. Maksudnya kena bercakap dahululah. Apa saja kita kena bercakap. Masalahnya orang kita sekarang, dia malu kalau salah tata bahasa, kalau bahasa Inggeris salah grammar. Itu yang menyebabkan kita sedikit ke belakang. Sebab rasa malu itu masih lagi menebal. Itu saya percaya. Itu yang berlaku sekarang. Macam mana Pertini? Okey, masa saya memang saya pun banyak melakukan kesalahan dan kesilapan. Saya rasa no one is perfect. Okay, if kita tak keluar dari comfort zone, memang susahlah untuk kita nak maju ke hadapan. So you have to come out from the comfort zone. Memang saya rasa no one is perfect dan tak boleh first time you belajar satu bahasa baru, you are terus mahir. That's impossible. So it's all on you. Jadi Pertini seorang yang berbahasa India, bagaimana penerimaan anak murid ketika Pertini mengajar subjek yang berbahasa Cina? Macam mana? Okey, mula-mula bila saya dihantar ke sekolah SJK C, murid-murid terperanjat. The first time bila I masuk kelas, cikgu ni orang apa? Kenapa cikgu boleh cakap bahasa ini? Tapi saya rasa dalam kelas bila saya dah mula sejak saya menguasai bahasa Mandarin, ini memudahkan pengajaran saya di dalam kelas. Dan murid juga sedia bertanya. Seperti yang dikatakan tadi, jika murid tidak faham bahasa itu ataupun kita kurang mahir dengan bahasa itu, kita tidak akan bercakap. Contohnya macam murid saya yang belajar bahasa Melayu tapi anak murid Cina. So dia akan rasa malu untuk bertanya. So bila dia rasa cikgu tu boleh menggunakan bahasa ibunda dia untuk memberi penjelasan, dia akan tampil ke hadapan untuk menanya soalan. Selepas ini saya nak suruh anda bercakap dalam bahasa Mandarin. Sebelum itu kita ambil satu lagi pemanggil. Peminat ni. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, silakan dengan soalan. Ya, selamat pagi cikgu. Ya, pagi. Saya nak kongsi pengalaman saya. Ya. Anak saya bersekolah di KL. Daripada tingkatan 1 di kelas kawalan. Okey. Lepas tu dia belajar bahasa Jerman dekat sekolah sampai tingkatan 5. Sampai tingkatan 5. Lepas tu masa periksa pun dia ambil bahasa Jerman. Dia kata sebab apa dia dah belajar daripada tingkatan 1 sampai 5, sayang kalau tak ambil periksa bahasa Jerman. Dia cakap. Lepas tu lagi satu pengalaman saya, adik saya pun dah sekolah bahasa Inggeris tapi dia pandai bercakap bahasa Cina dengan kawan-kawan. Daripada kawan-kawan dia pandai cakap bahasa Cina. Tu je lah cikgu. Anak saya cakap bahasa Jerman pun saya bangga cikgu. Ya. Puan boleh cakap bahasa apa je? Boleh Jerman boleh, faham lah. Kalau anak bercakap bahasa Jerman dengan puan boleh faham tak? Saya tak faham. Tak apalah maksudnya. Okey, tapi terima kasih banyak puan. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Itulah kalau kita tengok anak daripada pemanggil kita tadi, puan tadi bukan sahaja belajar dalam bahasa yang berada di Malaysia, malah menguasai bahasa Jerman pula. Bagaimana dari segi seseorang itu kalau menguasai pelbagai jenis bahasa? Pertini sendiri merasakan apakah kelebihan yang dapat anda rasakan? Okey, yang pertamanya saya rasa saya boleh berinteraksi dengan masyarakat pelbagai kaum. Contohnya semasa saya menghadiri mesyuarat, semestinya ada guru dari pelbagai kaum. Dan bila saya berjumpa dengan guru berbangsa Melayu, saya boleh gunakan bahasa Melayu. Guru berbangsa Cina, saya boleh menggunakan Mandarin ataupun Cantonese or English. Guru berbangsa Tamil, saya boleh menggunakan bahasa Tamil ataupun bahasa Inggeris. Dan bagi saya itulah dikatakan sebagai keluarga Malaysia. Wow, itu sebenarnya. Tetapi kalau nak bina kebolehan itu ambil masa bertahun. Ya. Setahun tak cukup Kalau macam lidah saya dah keras ni, berarti ni macam mana ni? Dah umur 30 lebih ni. Tak jadi masalah. Seperti yang saya katakan, kalau ada minat tu mesti berjaya. Yang penting ada minat lah. Ya. Mimpi
pasti berjaya. Ya. Jadi Pritini sendiri sekarang sedang menyambung pengajaran di peringkat PhD. Apakah kalau Pritini sendiri orang kata menjadi pakar dalam bahasa Melayu, apakah keunikan bahasa Melayu bagi Pritini? Okey, bahasa Melayu bahasa kebangsaan kita dan merupakan identiti kita. So saya rasa bahasa ni tidak harus diabaikan, no matter whatever language, bahasa Cina ke bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu itu masih perlu dipertahankan because that shows our identity as we are Malaysian and as a keluarga Malaysia. Tutur kata Pritini pada hari ini saya sangat respect lah, saya sangat hormat. Tutur katanya satu sebutannya cukup jelas, sebutannya cukup betul. Kenapa you. kami di RTM ini memang diajar untuk kita mempertahankan bahasa kita, percakapannya dan juga perkataannya disebut tu dengan betul. Jadi mungkin apakah perancangan selepas ini? Selepas ini akan ada Dr. Pritini pula. Thank you. Masih belum ada perancangan lagi, tapi kalau boleh saya ingin meneruskan dalam bidang perguruan ini because teaching is my passion. Wow. Sejak saya berumur 6 tahun. 6 tahun dan sekarang berada di sekolah rendah. Sekolah rendah. Sekolah rendah, ya. Okey, mungkin ada peluang, kalau ada peluang untuk mengajar di sekolah menengah atau peringkat yang lebih tinggi pula bagaimana? Ya. Saya memang I'm just waiting for the great opportunity. Okey, itu dia antara kepelbagaian bahasa di Malaysia yang dijadikan kelebihan kepada Pritini. Dan juga terima kasih banyak-banyak kerana menunjukkan bahawa tidak ada yang mustahil dalam Malaysia. Kalau anda berbangsa India, anda boleh menguasai bahasa Cina. Bahasa Cina perlu dua, Mandarin dan juga satu lagi Cantonese, dan juga fasih berbahasa Melayu dan juga menyambung pengajian sehingga di peringkat doktor falsafah dalam linguistik bahasa Melayu. Terima kasih banyak-banyak kerana anda lah sebenarnya yang dikatakan sebagai orang kata inilah sebenarnya keluarga Malaysia. Semuanya dalam jiwa anda. InsyaAllah nanti saya akan menurut juga langkah anda. Baiklah, selepas ini kita